wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi ruang masa dan taufik untuk kita berada pada malam ini membaca daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita sampai pada fasal berkaitan dengan ilat, berkaitan dengan hukum ilat. Jadi ilat ini ialah satu bentuk yang pada zaman dahulu, pada zaman jahiliah, dia salah satu daripada bentuk perceraian, bentuk tolak, yang mana apabila seseorang itu dia bersumpah untuk tak bersama isterinya lebih pada 4 bulan. Jadi seakan-akan dia biarkan isterinya itu tidak tahu arah, tidak selesai, gantung tidak bertali, putus pun tidak, bawa dia pun tak jaga isteri dia pun tidak anggap atau tidak layan sebagai isteri, dia pun tidak biarkan isteri dia itu berpisah daripada untuk cari orang lain. Ini satu bentuk kita kata menyeksa lah bagi perempuan itu. Jadi kalau seandainya berlaku sedemikian, apakah hukumnya? Ini dibincangkan dalam permasalahan ilat. Kita berhenti pada muka surat 171 pada perenggan kedua ka'an yaqula. Pada minggu lepas dah masuk dah faslun al-ilat ialah halfu zaujin yutasawwaru wat'uhu ala imtina'ihi min wat'i zaujatihi mutlaqan aw fawqa 4 ashhur. Itu takrif dibuat bagi ilat, iaitu suami bersumpah, suami yang mana dia tu ada kemampuan untuk bersetubuh dengan isterinya, yang boleh ditasawur dia bersama isterinya, dia halang dirinya untuk bersetubuh dengan isterinya secara mutlak, makna secara umum tak ada had masa, ataupun lebih daripada 4 bulan, maka itu dikira sebagai ilah. Kemudian kata pengarang, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, ka'an yaqula la ata'uki au la ata'uki 5 ashhurin au hatta yamuta fulanun. Seperti misalnya suami mengatakan, saya tidak menggaulimu, atau saya tidak menggaulimu selama 5 bulan, atau saya tidak menggaulimu sampai si pulang mati. Jadi ini sekarang masuk pada perbincangan tentang lafaz ilat. Lafaz ilat. Jadi di sini dibawa contoh. Apa dia? Dia kata ka'an yaqula la ata'uki, aku tidak akan wati kamu secara mutlak lah. Aku tak mustuhmu. Au la ata'uki 5 ashhur, ataupun aku tak bersama kamu 5 bulan. Jadi 4 bulan ni kalau kurang tak panggil ilat. Kalau kurang tidak dipanggil ilat. Kenapa 4 bulan tu? Katanya para ulama, kerana perempuan ni maksimal tempoh yang boleh dia bersabar ialah selama 4 bulan. Aw hatta yamuta fulanun, atau sehingga si pulang mati. Nampak tak?
Sehingga si pulang mati. Jadi tengoklah, kalau lebih daripada 4 bulan si pulang tu baru mati, jadi ilahlah. Kalau awak tak jadilah. Kemudian katanya fa in madat 4 ashhurin minal ila'i bila wat'in falaha mutalabatuhu bil fai'ati wa hiya al wat'u aw bit talaqi fa in aba tu fa in aba talaqa alaihi al qadi. Maka apabila telah berjalan masa 4 bulan dari ilah tanpa terjadi penggaulan, maka isteri bisa menuntut, yakni lewat qadi, jumpa dengan tok qadi, kepada suami untuk melakukan pergaulan atau dijatuhkan tolaknya. Jika suami membangkang, maka sang qadi mentolakkannya. Okey, jadi tempohnya walladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur. Orang yang melakukan ilak kepada isterinya maka diberi tangguh selama 4 ashhur. Tarabbusu 4 ashhur, tangguh selama 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau suami itu kembali balik, tubuh balik, dekati balik, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun, bayarlah kafarah. Bayar kafarah. Okey. Dia kata fa idza madat 4 ashhur, maka dibiar bertunggu 4 bulan. Nampak supoh ni, supoh dengan nama Tuhan. Jika bila begitu, maka dia bila berlalu 4 bulan daripada tarikh ilak bila wat'in, tanpa suami wati. Kalau suami wati maknanya ilak tadi dia telah langgar supoh. Langgar supoh maknanya suami kena bayar kafarah ilak. Yang akan disebut lepas ni. Tapi katakanlah 4 bulan tak sentuh apa-apa, tak bersama apa, maka falaha, isteri apa boleh buat? Falaha mutalabatuhu bil fai'ah. Boleh dia minta suami untuk tebus. Fai'ah ni tebus dia. Tebus makna bayar kafarah dan setubuh. Boleh tebus, bayar kafarah dan dia boleh kembali balik. Wa al-fai'ah tu apa dia? Wa hiyal wat'u, iaitu wati. Au bit talaq, au mutalabatuhu bit talaq. Boleh tuntut tolak. Ginilah, awak tak mesti dengan saya, tolak je saya. Kau. Dah tak mbuh sangat, tolak je lah. Dia boleh tutup suami dia tolak. Ketika itu kalau suami tak mau tebu, hak ni dalam keadaan yang kita belajar, hukum tolak jadi wajib. Hukum tolak jadi wajib. Kan tolak kan kadang-kadang sunat, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Ni wajib ni. Bila dia tidak bayar kafarah dia, takkan dia boleh biar begitu. Isteri termudarat. Dia tak mau bayar kafarah sumpah dia. Dia tak mau setuh dari isteri dia. Tak mau bersama dari isteri dia. Tolak pun tak boleh. Ni dipaksa untuk tolak. Ketika itu tolak tu jadi wajib. Maka boleh isteri minta suami untuk tolak. Fa in aba, suami kerah kepala. Fa in aba, kalau suami enggan. Jadi nak buat apa ni? Talaqa alaihi al-qadi. Mentolak ke atasnya oleh tuan qadi. Tok qadi lah kena tolak. Jadi isteri tadi boleh jumpa tok qadi mengadu. Dan qadi berhak menjatuhkan tolak. Jatuh tolak. Sebab itu penting juga isteri dan orang perempuan ni dia belajar tentang perkara berkaitan dengan munakahat ni. Supaya dia tahu hak dia ke mana. Sebab jalan keluar ada. Keganasan rumah tangga, contoh pengabaian nafkah, pengabaian hak isteri. Macam mana jalan keluar? Ada jalan keluar dia. Tapi yang jadi masalah apabila masing-masing tak tahu hak dia. Isteri dia ada hak, suami pun dia ada hak. Apa tak? Jadi terseksa kehidupan. Terseksa. Kalau sabar tak apa, masalah takut tak sabar.
Jadi kalau dia terseksa, dia sabar, dia sanggup, tak ada masalah lah, memanglah dapat pahala lah di sisi Allah Ta'ala. Tetapi untuk dia tutup hak, Islam buka jalan untuk dia ambil hak dia. Jadi ketika itu kalau suami tak mau juga, talaqa alaihi al-qadi. Qadi yang mentolakkan bagi pihak suami. Wa yan'aqidul ila'u bil halfi billahi. Halfi billahi ta'ala wa bi ta'liqi talaqin aw itqin aw iltizami qurbatin. Ila bisa jadi dengan bersumpah demi Allah, dengan mentaklik tolaknya, atau memerdekakan budak, atau menetapkan melakukan ibadat jika penggaulan dilakukan. Misalnya jika saya menggaulimu, maka saya wajib berpuasa 5 hari. Okey, sekarang ni dia sebut sifat-sifat bagaimanakah lafaz tolak tadi. Okay. Dia tolak, dia kena supah kan. Supah tu supah dengan benda. Sebab itu dia kata wayan aqidul ila, dan terjadi ila bil halfi billah. Dia supah dengan nama Tuhan. Contoh wallahi, wabillahi. Ni isu orang heboh balik isu supah kan. Heboh balik isu supah. Jadi wallahi wabillahi. Dia kata la ata'uki ya Aminatu 5 ashhur. Demi Tuhan aku tak akan setubuh dengan kamu Aminah selama 5 bulan. Jadi dia sekarang dia boleh bersumpah menggunakan lafaz sumpah wallahi. Okey. Ataupun dia kata wa bi ta'liqi ay wa yan'aqidul ila bi ta'liqi talaqin, dengan ta'liq talak. Dengan ta'liq talak. Contoh dia kata in wata'tuki fa anti talikun. Kalau aku watimu wahai Aminah, maka mu talak, tertolak. Jadi makna apa? Jika aku watimu, maka kamu tertolak. Di sini kenapa dibenarkan guna? Sebab pada uruf penggunaan tolak ni ialah benda orang cuba jauhi. Jadi dia jadikan sesuatu dia kaitkan dengan apa? Dengan perkara yang sepatutnya dijauhi, iaitu tolak. Maka dia ta'liqkan ilat dengan tolak. Kalau aku setubuh denganmu, maka kamu tertolak. Kalau aku setubuh denganmu, maka kamu tertolak. Jadi mana tu? Jadi tolak ni biasanya agak biasa berlaku lah. Kalau dia kata kalau mu dak mari rumah aku, dak mari makan rumah aku, bini aku jatuh tolak. Ni perangai supah orang Arab ni ada. Sengahnya gitu. Ya ajak kita mari rumah je. Atau ajak makan kedai pun sama kok. Makan kedai nak bayar. Khali alai. Biar saya bayar. Tu standard tu. Jadi kalau kita ada orang gitu suka sangat. Agak tak boleh. Tak boleh. Jangan. Aku nak bayar. Akhir balah, kalau aku tak bayar, jatuh tolak bini aku. Ada berani? Tak buat orang kita gitu tak. Bukan molek ni, tak usah buat. Ada molek. Jadi senang sangat. Padahal tak ada masalah kawan tu duduk rumah. Bukan kawan bini dia tak baik. Bini dia ada masalah pun. Tapi kerana perangai ataupun benda tu jadi kebiasaan, al-halfu bit-talaq ni, supah dengan tolak ni. Mu kalau dak wih aku bayar, aku tolak bini aku. Kawan tu. Dah kawan tu kata kalau aku dak bayar, aku tolak bini aku. Nampak ke mana tu? Dah. Lok dia seorang tu jatuh tolak. Buat ke mana? Separuh seorang. Nampak tak? Dia boleh keluar je. Separuh seorang. Hak boleh ngejah, kita boleh ngejah. Hak ni bayar separuh, hak tu bayar separuh. Habis cerita. Tapi ada ke hak lain nak ngejah? Makna kalau salah seorang mesti kena. Salah seorang mesti kena. Jadi kalau benda gitu memang terpaksalah ngalah.
kafarah, bayar kafarah sumpah. Bayar kafarah sumpah. Jadi mana tadi? Ada seorang tu dia bersumpah. Katanya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Imam Abu Hanifah dia bersumpah lah, tapi sumpah dah bukan sumpah dengan tolak. Wallahi, dia bersumpah dengan nama Allah bahawa raja sultan latih dia jadi qadi. Latih dia jadi qadi. Dia tak mau jadi tok qadi. Dia kata wallahi aku tak mau jadi qadi. Kalau aku jadi qadi dia sumpah gitu. Sultan sumpah pula, wallahi kalau mau jadi qadi sumpah lah lawang dia, sultan lawang dia. Jadi hak ni kata sumpah. Imam Abu Hanifah kata ginilah, kalau saya nak bayar kafarah sumpah payah. Tuanku banyak hamba. Saya ni rakyat jelata. Kalau saya batalkan sumpah saya terpaksa kafarah sumpah. Jadi terpaksa saya kena bayar seorang hamba, beli hamba bayar mereka. Jadi daripada saya bayar kafarah sumpah, tuanku lah bayar kafarah sumpah. Jadi maknanya biar tuanku langgar, saya tak jadi qadi. Nampak? Ngelak ya, pandai. Akhir lepas dia ke dia. Dia tak boleh jadi qadi. Sultan nak latih dia qadi, dua-dua pakat sumpah. Jadi akhirnya ngalah lah. Dia mengalah. Nampak macam dia mengalah. Rupanya menang ke arah dia kau. Tu orang mijak. Nampak macam dia mengalah. Dia kata tak apalah, saya ginian daripada saya bayar komang tuanku, atau aku tak bayar. Tuanku orang kaya. Jadi biar tuanku bayar sumpah tuanku, jadi saya biar kekalkan sumpah saya. Jadi saya tak payahlah latih saya jadi qadi. Okey. Jadi dia kata bila kata kalau aku watimu maka kamu tertolak. Ni dia taklid dengan tolak. Ataupun dia taklid dengan bi'au itqin, atau dengan merdeka hamba. In wata'tuki fa'abdi hurrun, kalau aku wati kamu maka hamba-ku merdeka. Sebab taklid dengan merdeka hamba ni makna benda yang besar lah. Makna dia telah menghilangkan hartanya. Hamba ni benda yang mahal lah kiranya. Okay. Ataupun dia kata awil tizami qurbah wa yan'aqidul ila'u bil tizami qurbatin, dengan mewajibkan melakukan ibadah qurbah. Contoh dia kata lillahi alayya saumun in wata'tuki. Dia kata isteri dia, hai Aminah, lillahi alayya saumun in wata'tuki, demi Tuhan atasku wajib aku puasa kalau aku setubuhmu. Itu dikira bentuk-bentuk ila, lafaz ila. Okey. Wa idza wati'a, kemudian katanya wa idza wati'a mukhtaran bi mutalabatin au dunaha lazimathu kaffaratul yaminin in halafa billah. Apabila dalam masa ilat sang suami melakukan penggaulan bukan kerana dipaksa, baik dengannya ada tuntutan dari isteri atau tidak, maka wajib membayar kafarah sumpah jika ilat dilakukan dengan sumpah demi Allah, sumpah dengan nama Tuhan. Okay, jadi sekarang ni macam mana nak selesaikan? Macam tadilah, makna sama ada tolak ataupun al-fai'ah. Fai'ah ni makna wati. Jadi wa idza wati'a, kalau dia suami tak diwati, mukhtaran, dalam keadaan dia sukarela, bukan kena paksa lah. Dia sukarela, dia dipilih, memang kehendak dia. Bi mutalabatin, sama ada dengan dituntut, bini dia ajak, ataupun dunaha, atau tanpa dia dituntut, dia dengan sendirinya, maka dia telah langgar sumpah. Bila begitu lazimathu kafaratu yaminin, wajib atasnya oleh kafarah yamin. Wajib atasnya oleh kafarah yamin. Apa dia? Itqu raqabah. Dalam kafarah yamin, kafarah sumpah, macam awal langgar sumpah lah.
Apa dia sebut? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Tiga ni dia boleh pilih. Apa dia? Sama ada merdeka hamba ataupun beri makan 10 orang miskin ataupun beri pakaian 10 orang miskin. Fa it'amu 'asharati masakin, beri makan 10 orang. Salah satu ni. Au kiswatuhum, atau beri pakaian, au tahriru raqabah, atau merdeka hamba. Kalau lepas tu tak ada, fasiyamu thalathati ayyam. Kalau tak mampu, jadi tak boleh beralih terus kepada puasa, kena makan 10 orang tu. Kalau tak mampu, tak ada duit, tak ada harta nak makan 10 orang, maka barulah puasa 3 hari. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah dia kafarah sumpah kamu bila kamu bersumpah. Nampak? Jadi di situ maka di sini apa nama ni, kalau dia bersumpah, dikait in halafa billah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau dia bersumpah dengan buat ibadat, dia kata kalau aku watimu maka aku kena puasa. Waktu dia beri pilihan lah, sama ada nak buat benda yang dia buat tu, maknanya dia wati, dia puasa je, dia puasa je. Ataupun dia nak kafarah juga, nak kafarah juga, tak apa juga, maknanya dia tak puasa, dia nak kafarah. Okay. Kalau dia ta'liq atas tolak, contohnya, kalau aku wakti kamu maka kamu tertolak, maka jatuh dikira apa? Dikira jatuh tolak. Dikira jatuh tolak. Habis. Kemudian kata pengarang rahimahullah, faslun zihar. Ini bab zihar pula. Kata pengarang, wa innama yasihu ziharu mimman yasihu talaquhu. Hanya senya zihar itu sah dilakukan oleh suami yang hak talaknya sah. Okey, zihar ni dia bukan adat orang kita. Bukan adat orang kita. Orang kita tak tolak gini. Dia zihar ini adat orang Arab, di mana pada zaman jahiliah dulu, bila seseorang tu nak cerai isteri dia boleh cerai biasa. Tapi kalau cerai guna lafaz zihar ni antara bentuk cerai yang paling dahsyat. Sebab dia telah menyamakan isterinya dengan orang yang tak boleh nikah sama sekali. Jadi seakan-akan dia nak putus betul-betul. Anti alayya ka dhahri ummi. Mu umpama belakang mak aku. Jadi mak dia ni, dia tak boleh menikah kan? Haram. Jadi bila gitu seakan dia telah menceraikan isterinya dengan tidak ada boleh wujud balik dah. Itu zaman dulu. Wa kana dhiharu fil jahiliyati talaqan. Zihar pada zaman jahiliah tu dianggap sebagai tolak. Bila Islam mari, dia ubah hukum zihar ni, kerana adab bercakap tu masih ada. Jadi diubah hukum zihar itu, atau diletakkan hukum supaya apa? Supaya jadi apa nama ni? Jadi boleh diselesaikan. Kesnya zihar yang pertama berlaku dalam Islam oleh Khawlah bintu Tha'labah. Khawlah bintu Tha'labah dengan suaminya Aus ibn Samit. Aus ibn Samit. Jadi Khawlah ni lah yang sebab turunnya surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Kitanya ialah Aus bin Samit ni, dia menikahlah dengan Khawlah binti Tha'labah. Maka bila dah besar, bila dah ada anak ramai, yalah orang perempuan ni tua, semakin lama usia meningkat. Akhirnya satu hari suami dia hidup susah. Dan Khawlah bintu Tha'labah ni perempuan yang makna sabar, dia redha kehidupan dia susah pun, anak ramai ke, dia tidak mana, perempuan yang akalnya bijak. Maka bila begitu, dah lama-lama masa itu
Maka mari satu hari suami dia balik. Suami dia balik, tengok isteri dia Khawlah ni nak semayang. Suami dia mari nak hajat lah. Nak hajat. Jadi Khawlah kata tak boleh, aku nak semayang ni. Tunggu, aku tak boleh ni semayang fardu lah. Jadi tunggulah kata. Suami dia jenis panah barang ke mana, dia pun lafaz. Kalau gitu, mu ni macam mak aku lah. Anti alayya ka dhahri ummi. Dia pun supah zihar. Dia pun keluar suami dia keluar. Khawlah ni semayang, lepas siap semayang, suami dia balik nak bermesra balik. Tadi dia marah-marah, tengah marah dia pun zihar. Keluar tak lama lepas isteri dia selesai belaka, dia pun balik buat netel balik. Mari buat lembek tekak. Buat lembek tekak kat bini. Dia punya kata, tadi bukan kata haram dah. Tadi bukan kata haram dah. Sebab apa? Makruf pada zaman jahiliah tersebut bahawa perbuatan zihar tersebut dianggap sebagai tak mudah. Perbuatan tu seakan dia ceraikan isteri. Jadi dia risaulah. Tadi bukan awak kata saya ni umpama belakang ibu awak. Mana boleh dah kita buat gini? Saya tak boleh. Kita tak boleh buat gini, kena tanya Rasulullah dulu. Tengok. Perempuan bijak. Yang mana dia dahulukan hukum hakam Allah Ta'ala lagi. Tak. Jadi dia pun pergi tanya. Jumpa Nabi di rumah Siti Aisyah. Bila begitu, tanya Nabi SAW, Nabi kata, lam araki illa qad haramti alaihi. Aku tidak rasa kecuali mu dah terputus dah. Mu kena tolak dah ni. Sebab adat dulu memang kalau sebut gitu maknanya suami tolak dah tu. Jadi Khawlah ni dia pun minta lagi. Dia pun kata, ya Rasulullah, aku ini Aus ini masa aku muda dia buat baik dengan aku. Dah aku tua, perut aku dah gini, lahir banyak anak dah ni. Dia boleh buat aku macam sama macam mak dia. Dia ngadu ke Nabi. Dia mengadu, ya Rasulullah, kalau mu biarkan aku, anak kecil ada lagi, kalau biar dengan aku mati kelapa orang. Kalau mu biar dengan dia pun dia tak pandai jaga anak. Dia mengadu-ngadu sampai Siti Aisyah kata, sehingga kami dan perempuan-perempuan yang ada situ rasa menangis belaka. Dengar sedihnya kisah. Daklah dia ni orang susah dak. Akhirnya Nabi kata, aku tak tahu kecuali memang mu telah diharamkan ke atasnya. Dia tolak dah mu. Jadi dia pun mengadu, tak lama lepas tu turun wahyu. Nabi tu tunduk senyap sekejap, turun wahyu, tak lama lepas tu Khawlah ni berdebar ni. Macam mana takut kalau kena cerai agak habis lah. Siapa nak jaga anak kecil lagi ni? Anak dia kecil lagi. Maka lama lepas itu Nabi pun bila selesai wahyu, Nabi pun kata, sungguhnya Allah Ta'ala telah turunkan ke atas kamu satu surah. Surah mana? Surah Mujadilah ni. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala dengar perkataan perempuan yang bermujadalah, berdebat, berbahas dengan kamu tentang suaminya, Aus bin Samit ini. Wa tashtaki ila Allah, dia mengadu kepada Tuhan. Wallahu yasma'u tahawurukum. Allah Ta'ala dengar perbualan kamu. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Lepas tu turunlah hukum hakam. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum illa allai waladnahum. Panjang. Dalam lebih kurang satu muka tu cerita berkaitan dengan hukum zihar. Yang mana Tuhan kata, tak patut kamu panggil isteri kamu ini mak kamu. In ummahatuhum illa allai waladnahu, kerana mak kamu ialah yang melahirkan kamu. Jadi Allah Ta'ala larang. Sebab itu zihar ni hukum dia perbuatan zihar ni dosa juga ni. Kerana bentuk larangan daripada Allah. Tapi hukum macam mana? Kalau berlaku zihar, hukumnya sebagaimana ditetapkan ni. Okey. Bila begitu, dia pun gembiralah. Dia pun beritahu kepada suami dia untuk
kata bahawa dah ada kelepasan. Apa kena buat? Dalam tu apa nama ni? Kafarah zihar dia apa? Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Hendaklah dia merdeka hamba sebelum dia kembali balik setubuh. Faman lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Siapa yang tak ada hamba, maka hendaklah puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Siapa yang tak mampu, maka beri makan 60 orang miskin. Beri makan 60 orang miskin. Jadi bila terima gitu, dia khaulah mengadu lagi. Bagus orang puan ni jumpa Nabi, nak selesai urusan tok lelaki dia. Apa tak? Jarang-jarang gini. Ya biasanya tok lelaki selesai masalah bini. Ni bini selesai masalah tok lelaki. Nampak tak? Makna perempuan ni perempuan mijak lah ni, perempuan bujak. Makna dia boleh selesaikan. Jadi dia kata suami aku ni miskin ya Rasulullah, hamba pun tak ada. Hamba pun tak ada. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut. Dia pula bukan orang sihat dah, bukan orang segar boleh puasa 2 bulan berturut-turut. Memang tak boleh. Lepas tu berilah, dah beri makan 60 orang. Kami ni tak ada dah kata orang hak miskin, kami nak beri makan siapa ni. Akhir pun Nabi SAW ada betul lah orang hadiah kepada dia, kita kata sebako tamar. Lalu Aisyah kata, tak apa ya Rasulullah, aku sedekah sebako lagi. Aku sedekah lagi. Ambil ni untuk apa? Untuk kafarah bagi zihar. Kafarah bagi zihar dia. Maka di situ bila dia selesailah, bila dia bayar kafarah itu, maka orang itu dikira apa? Dikira kafarah bagi zihar dan dia tidak tertolak. Okey. Khaulah hebat tak hebat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Satu hari tengah-tengah jalan, mari seorang perempuan tua tahan Sayyidina Umar. Perempuan tua ni tahan Sayyidina Umar. Lalu dia pun bersyarah pada Sayyidina Umar, ya Umar, qad kunta tud'a Umairah. Hey Umar, mu ingat dulu mu orang panggil Umay je. Mu orang makna orang rendah. Thumma qila laka ya Amirul Mukminin, kemudian orang panggil kamu Amirul Mukminin pula. Fattaqillaha ya Umar, takutlah kepada Allah wahai khalifah. Fa innahu man ayqana bil mauti khalfal faut, kerana orang yang yakin akan mati, dia akan bimbang, akan luput pahalanya. Wa man ayqana bil hisab khafal azab, siapa yang yakin akan dihisab, dia akan takut untuk diazab. Ketika itu Sayyidina Umar tu bila kena disyarah dengan orang tua tadi, dia senyap dengar je. Dia ni siapa? Dia Amirul Mukminin. Lepas pada beredar perempuan ni, orang tanya, wahai Amirul Mukminin, siapa lelaki perempuan ni, kenapa mu dengar dia ni? Ni orang perempuan tua ni nasihat kamu ni Amirul Mukminin, khalifah Nabi ni. Dah, orang yang hebat ni. Jadi dia tanya, dia khabar ke Sayyidina Umar, apa mu layan sangat orang tua ni? Sayyidina Umar kata apa? Lau habisatni min awalin nahar ila akhirih la zaltu illa lis-salati maktubah. Dia kata kalau dia tahan aku daripada pagi sampai petang, aku akan dengar. Kecuali aku waktu semayang, aku akan lari semayang. Aku akan berhenti tunggu. Kamu tahu tak siapa dia? Atadru man hadhil ajuz? Mu tahu tak siapa perempuan ni? Kata dia itu hiyallati. Sayyidina Umar kata hiyallati sami Allahu qaulaha min fawqi sab'i samawat. Dia inilah perempuan yang Tuhan dengar rintihannya daripada 7 langit, 7 petala langit. Apa? Dia ini. Takkan Sayyidina Umar tak boleh dengar. Tuhan dengar dia cakap, rintihan dia takkan bila dia cakap aku tak boleh dengar. Tengok insafnya Khalifah Amirul Mukminin ni, siapa orang tegur dia. Ni tak boleh orang tegur. Bila ada jawatan tegur sikit tak boleh. Nak lawang dah ni, nak tu dah tegur. Sayyidina Umar terima teguran perempuan tua. Benda yang ditegur tu benda betul. Jadi itu zihar. Maka dalam Islam ada hukumnya. Apa kata pengarang rahimahullah?
Innama yasihu ziharu mimman sahata lahu. Zihar itu sah daripada orang yang sah tolaknya. Siapa sah tolak? Orang yang balik, berakal. Maka budak-budak, suami, kalau suami tu budak-budak tak boleh tolak. Suami tu gila tak boleh tolak. Suami itu orang yang dipaksa, tidak sah juga. Orang yang lafaz tolaknya diambil kira, maka ziharnya pun diambil kira. Wa huwa ayyakula li zaujatihi anti ka dhahri ummi walau biduni alayya wa qawluhu anti ka ummi kinayatun wa kal ummi muharramun lam yatra tahrimuha. Zihar ialah perkataan suami kepada isterinya, engkau seperti punggung ibuku sekalipun tanpa dengan bagiku. Ucapan engkau seperti ibuku adalah kinayah zihar. Seperti halnya ibu, iaitu mahram yang kemahramannya bukan tidak telah ada sejak mula. Bukan tidak telah ada, kemahramannya bukan mendatang. Gitu. Gini. Sekarang ni zihar ni macam mana? Wa huwa an yaqula li zaujatihi. Zihar ni seorang suami kata pada isteri, anti ka dhahri ummi, kamu seperti belakang ibuku. Lafaz ni. Walau biduni alayya. Ghayah, walaupun tanpa sebut anti alayya. Biasanya perkataan biasanya anti alayya ka dhahri ummi. Bagiku seumpama belakang ibuku. Tapi dia tak guna alayya pun tak apa. Anti ka dhahri ummi pun tak apa. Dikira zihar. Kalau gunalah lagilah maklum. Wa qawluhu anti ka ummi. Okey, sekarang ni itu dikira lafaz zihar. Mana dia mentashbihkan bahagian anggota yang tidak dibuka kepada anggota yang menjadi aurat, ditashbihkan isteri dengan orang yang mahram dengan dia, mak dia. Mak dia, adik-beradik dia, anak dia. Qauluhu anti ka ummi kinayah. Okey, kalau dia kata mu macam mak aku, tu kinayah aja. Kinayah maksudnya berhajat kepada niat. Dia kata tu niat nak zihar ke tak? Niat nak zihar ke tak? Wakal ummi mahramun lam yatra tahrimuha. Seumpama ibu ialah mahram lain yang tidak mendatang pengharamannya. Mana? Orang yang mana haram selama-lamanya, yang bukan mendatang pengharamannya. Contoh mana? Mak jelaslah, nenek itu selama-lamanya. Mak susu sama. Mak mentua sama. Tu dah boleh tu. Yang mendatang pengharamannya maknanya yang boleh pergi mari haram. Maknanya sekejap dia jadi haram, kejap dah haram. Contoh adik ipar. Adik ipar kita. Adik ipar kita haram kat atas kita kerana apa? Kerana isteri kepada adik. Isteri kepada adik. Jadi pengharaman tu kerana apa? Kerana sementara. Kerana sementara. Jadi hak tu tidak dikira. Okey. Jadi hak haram haram selama-lamanya. Yang haram sementara ni sebab apa? Bila cerai dengan tu boleh menikah je. Boleh menikah. Tu dia kata bukan yang lam yatra tahrimuha, yang tidak mendatang pengharamannya. Okey. Contoh lagi apa? Zaujati ibnihi. Maka keluar dengan itu orang yang mendatang pengharamannya. Contoh macam mana? Dengan contoh isteri kepada anak. Ni kata mahramun lam yatra tahrimuha. Contoh yang mendatang pengharaman, contoh isteri bagi anak. Isteri bagi anak kita asalnya dia jadi kena maksud tadi jadi maksud yang tidak mendatang pengharamannya bukan yang tidak haram selama-lama. Maknanya keharaman tu mari ke diam. Dengan maksud contoh dia kata isteri kepada anak. Anak kita nikah dengan orang puan. Maknanya menantu kita lah. Menantu kita. Okey.
Menatu kita. Jadi kalau menyamakan dengan menatu tak jadi. Tak jadi. Ni baik itu betul semula tu. Lam yatra' tahrimuha ni yang tidak mendatang pengharamannya, makna yang bukan dikira haram selama-lama, yang mana keharamannya mari dengan sebab, ada sebab yang mendatang. Contoh, isteri kepada anak kita panggil menatu. Menatu ni dia jadi memang bila menatu haram selama-lamanya, tapi kita tashbihkan menatu dia tak jadi zihar. Dia tak jadi zihar. Ataupun kita kata zaujata abi. Okey. Zaujah abi, ibu, isteri kepada ayah kita. Isteri kepada ayah kita dia jadi haram sebab nikah dengan ayah kita. Tak, makna pengharaman tu datang ke dia. Walaupun dia haram selama-lamanya. Jadi kalau kita menyerupakan bini kita dengan isteri ayah kita, tak jadi zihar. Tidak jadi zihar. Okey. Tidak jadi zihar. Maka di sini itu maksud lam yatra' tahrimuha, yang pengharamannya tidak mari mendatang. Dia bukan makna yang haram tidak selama-lamanya. Hatta yang selama-lamanya haram tapi mendatang, pengharaman tu mendatang. Macam menatu kita, mak tiri kita, dan seumpamanya. Jadi hukumnya kalau dia tashbihkan, dia serupakan dengan mereka, maka hukum zihar. Okey. Wa talzamuhu kafarah. Cuma sikit lagi berkait dengan ini, dalam fatwa yang di Majlis Agama Islam di Malaysia, antara yang tepat dilihat ialah dengan 9 dan seumpamanya, zihar ni dia tak berlaku di kalangan kita kecuali lafaz itu ditanggung dengan kinayah belaka. Sebab bukan adat kita tolak dengan cara zihar. Jadi kalau seorang tu kata, mu ni macam mak aku, waktu jelas dalam ni kinayah. Kalau mu macam mak aku, jelas kinayah. Punggungmu macam punggung mak aku, kira mana? Dia kira dalam konteks kita, dikira kinayah lagi. Tok laki jawab sebut tu niat nak zihar ke tak? Orang tak tahu pun hukum zihar ni kadang orang tak tahu pun hukum zihar. Kerana setengahnya malam ni baru tahu hukum zihar. Jadi hukumnya benda lafaz sebegitu dia tak akan jadi kecuali ada niat untuk zihar. Sebab uruh kita tak guna lafaz tu untuk tolak. Tak guna lafaz tu untuk tolak. Maka dia ditanggung. Kalau lafaz sebegitu diucap, ditanggung atas jalan kinayah. Bila kinayah tengok niat apa. Adakah niat sekadar nak khabar sama? Tak. Mak dia macam punggung mak dia macam punggung bini sama. Tak. Nak khabar tu je, tak ada niat nak mengharamkan isteri, maka hukumnya tidak diberlaku zihar kecuali dengan ada niat zihar. Sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.